Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap kamu semua sihat, ceria dan berlapang fikiran untuk mengikuti pelajaran kita hari ini, iaitu sejarah tahun 4. Baiklah, seperti biasa pada hari ini kita akan ikuti kelas PDPR Sejarah dan saya Cikgu Ruslan bin Muhammad, guru sejarah kelas kamu, akan meneruskan kelas PDPR dengan tajuk baharu. Kalau minggu lepas, kita masih juga di unit 1, mengenali sejarah, tapi apa yang kita pelajari minggu lepas ialah pengertian sejarah. Tapi hari ini kita sudah pergi ke tajuk baru, iaitu sumber sejarah. Sebelum kita ke sumber sejarah, kita imbas kembali, kita flashback, kita ingat balik apa yang kita sudah belajar pada minggu lepas. Siapa masih ingat? Saya harap awak semua masih ingat lagi apa yang dikatakan dengan sejarah. Apa yang dimaksudkan dengan sejarah. Okey. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Maknanya, sejarah ini adalah perkara yang sudah berlaku. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa orang sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing mengenai pengertian sejarah. Antara sejarawan yang memberikan pandangan mengenai pengertian sejarah ialah sejarawan Yunani, iaitu Herodotus, sejarawan Islam, iaitu Ibnu Khaldun, E.H. Carr, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, dan Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim. Jadi, untuk mendalaminya, saya harap awak selepas ini awak boleh tengok balik apa pandangan-pandangan yang telah dilontarkan oleh ahli sejarah tersebut. Hari ini kita akan pergi kepada tajuk, iaitu tajuk sumber sejarah. Dan seterusnya kita akan pergi kepada kaedah penyelidikan sejarah. Okey. Sumber sejarah. Apa itu sumber sejarah? Dengar betul-betul ya. Sumber sejarah ialah sumber yang memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Okey, contohnya. Katakanlah awak lahir tahun berapa? Okey, katakanlah saat kelahiran awak. Okey. Awak lahir. Jadi, bila awak lahir itu, awak mempunyai CJ kelahiran. CJ kelahiran itu ialah sumber sejarah. Sebab
CJ kelahiran itu memberikan maklumat yang tepat tentang kelahiran awak. Kelahiran awak telah berlaku pada masa lalu, bermakna kelahiran awak itu juga merupakan sejarah. Jadi, sumber sejarah ialah sumber yang memberikan maklumat tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Okey, faham? Okey. Dalam kita belajar sejarah ni, pergilah awak belajar kat mana sekalipun, setinggi mana sekalipun awak belajar, sumber sejarah hanya ada dua sahaja. Iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okey? Sumber primer dan sumber sekunder. Okey, nanti awak akan faham apa itu sekunder, apa itu primer dan apa itu sekunder. Okey, kita pergi kepada sumber pertama iaitu sumber primer. Sumber primer dikenali juga sebagai sumber pertama. Sumber ini berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Dia masih dalam bentuk asal. Belum diusik, belum diolah apa mengenai sumber ni. Maklumat-maklumat ni belum diolah lagi. Okey. Contoh dia, fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artefak. Ini mungkin perkataan pertama ataupun pertama kali awak mendengar perkataan-perkataan seperti fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artefak. Tak apa. Dengar dulu, sekejap lagi saya akan bagi tahu apa maksud dia. Okey. Fosil. Fosil bermaksud tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Awak pernah nampak tak? Dalam cerita-cerita dinosaur, ada orang tengok tulang-tulang dinosaur ataupun tumbuh-tumbuhan yang lama tertanam. Itu ialah fosil. Okey, itu saya dah sertakan gambar rangka haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey. Manuskrip. Manuskrip maksudnya tulisan tangan. Bukan awak tulis sekarang tu manuskrip. Tulisan tangan ni maknanya yang lama-lama. Yang sudah lama. Tapi menceritakan tentang sesuatu sejarah. Manuskrip ialah tulisan tangan. Contoh, hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka pun ditulis dengan tangan. Itu salah satu manuskrip. Okey, tengok. Dalam gambar pun ada tulisan tangan. Itu adalah manuskrip. Okey. Seterusnya, artefak. Artefak ni ialah hasil ciptaan manusia. Manusia bila? Manusia dahulu. Apa yang dicipta? Contoh, alat-alat batu. Tembikar. Tembikar ni pinggan mangkuk kaca yang dulu-dulu punya. Senjata daripada batu dan duit shilling. Barang-barang lama. Senang cerita, barang-barang lama. Itu kita panggil dia sebagai artefak. Dan yang terakhir ialah dokumen rasmi. Dokumen, maklumat ataupun sesuatu yang memberikan gambaran. Sumber lah, sumber. Dokumen yang mengandungi catatan sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, contohnya. Dulu negara kita pernah diserang oleh Jepun. Jadi, dulu
Maknanya sudah berlaku. Maka dalam sejarah negara kita adalah dokumen ataupun fail yang mencatat ataupun yang mengandungi catatan sesuatu ataupun catatan mengenai penjajahan Jepun. Itu ialah dokumen rasmi. Biasanya dokumen rasmi ni disimpan, kalau di negara kita disimpan di arsip negara di Kuala Lumpur lah. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada sumber sekunder. Okey, sumber sekunder dikenali juga sebagai sumber kedua. Okey, kalau sumber primer tadi dikenali sebagai sumber pertama. Okey, sumber sekunder, sumber kedua. Apa yang dikata sumber kedua? Kalau sumber pertama, sumber yang belum diolah, sumber kedua ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Okey, contohnya. Penjajahan British di Tanah Melayu. Ditulis dalam bentuk buku dan ditulis semula dalam bentuk majalah ke dalam bentuk apa pun dan diterbitkan. Itu maknanya penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Dia tengok dokumen rasmi, maka dia tulis, buat cerita. Maka itu kita panggil dia sebagai sumber sekunder. Contohnya buku, majalah, risalah dan akhbar ataupun surat khabar. Okey, ini senang aja. Sumber ni, sumber kedua ataupun sekunder ni ada 4 juga, buku, majalah, risalah, akhbar. Kalau sumber primer tadi, sumber pertama tadi pun ada 4, iaitu fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artefak. Okey. Tengok buku. Okey. Buku Keganasan Komunis dan Kesannya. Okey, maknanya buku ini ditulis berdasarkan kepada kajian sumber asal. Contoh, sumber tu pergi ke arsip negara, tengok dokumen rasmi berkaitan dengan keganasan komunis, maka diolah dan ditulis sehingga menjadi buku dan ini dikatakan sebagai sumber kedua. Okey, untuk pengetahuan awak juga, keganasan komunis dan kesannya ini adalah buku tulisan saya. Okey, saya sendiri yang menulis, saya sendiri yang mengkaji. Okey. Okey, yang kedua ialah contoh sejarah Selangor. Okey, ini adalah sumber kedua. Okey. Majalah. Majalah biasalah, majalah lah, banyaklah majalah hiburan ke majalah apa sejarah dah lama-lama tu. Itu pun kita panggil sumber kedua. Akhbar, surat khabar pun sumber kedua. Surat khabar tu dia tulis daripada peristiwa sebenar, kemudian dia tulis, diterbitkan. Itulah jadinya sumber kedua. Dan yang akhir sekali, risalah. Risalah ni satu helai kertas keping lah. Ada maklumat-maklumat mengenai sesuatu peristiwa tu. Okey. Sumber dah habis. Sumber awak perlu ingat apa dia? Sumber sejarah ada 2. Apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah ialah sumber yang mengandungi maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Okey, itu ialah sumber sejarah. Sumber terdiri daripada 2, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer apa dia? Sumber pertama. Sumber asal yang masih belum diolah. Sumber kedua, sumber ialah hasil daripada penulisan berdasarkan kepada sumber asal.
Contoh sumber pertama ada 4, iaitu apa tadi? Fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Manakala sumber kedua ataupun sumber sekunder pun ada 4 contohnya, iaitu buku, majalah, akhbar dan risalah. Okey, sekarang kita pergi pula kepada kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah ni cara, method. Kita panggil cara. Okey, macam mana kita nak menyelidik sejarah tu? Okey, macam mana kita nak menyelidik sejarah tu? Okey, kenapa kita perlu menyelidik sejarah? Kita menyelidik sejarah sebabnya kita nak membuktikan peristiwa sejarah itu ataupun peristiwa yang telah berlaku tu. Kita nak membuktikan bahawa peristiwa itu benar-benar berlaku. Maka kita kena selidik dia. Ada 3 cara kita nak selidik. Yang pertama, cara arkeologi, cara lisan dan cara bertulis. Okey. Arkeologi. Arkeologi ialah cara mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Macam kita nak dapatkan maklumat mengenai fosil tadi. Nak dapat maklumat daripada artifak, barang-barang buatan manusia, fosil, tinggalan haiwan ataupun tinggalan tumbuhan. Kita nak cari. Awak pernah tengok kan? Ada orang sedang mencari buat sapu-sapu kat tanah. Lala kali jumpa, contohnya jumpa tengkorak tu. Itu ialah kaedah arkeologi ataupun kita kenali dia juga sebagai kaedah gali cari. Benda ni berada dalam tanah, kena gali, kena cari, baru jumpa. Contohnya fosil, nak cari fosil, nak cari tembikar, nak cari barangan logam, ataupun nak cari kulit siput. Okey. Arkeologi ni ada satu lagi, arkeologi maritim dia panggil, iaitu arkeologi bawah air. Contohnya ada kapal dulu kapal tenggelam, jadi dia nak mencari balik, dia terpaksa kaedah cari gali ataupun arkeologi maritim bawah air. Cari menyelam dan cari apa yang tinggalan-tinggalan dalam kapal yang tenggelam tu, kapal yang karam tu. Okey, kaedah lisan. Kaedah lisan, kalau sebut pasal lisan ialah perbualan, percakapan. Jadi kaedah lisan ni adalah proses mendapatkan maklumat dengan cara menemu bual. Contoh, kat kampung Sungai Buaya ada seorang tokoh, ketua kampung, katalah. Saya nak dapatkan maklumat mengenai kampung Sungai Buaya. Saya pun pergi jumpa dengan ketua kampung. Saya pun melakukanlah temu bual, tanya dia pun bercerita. Maklumat yang dia cerita tu saya ambil dan itu kita panggil cara kaedah lisan, temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber. Apa itu orang sumber? Orang sumber ialah orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah ataupun orang itu melihat sendiri ataupun mendengar sendiri peristiwa sejarah daripada orang lain. Okey, contoh. Atuk, awak. Masa Perang Jepun dulu, dia terlibat. Dia terlibat dengan Perang Jepun. Mana dia tu kita pergelarkan dia sebagai orang sumber. Sebab dia terlibat dalam peristiwa sejarah tu. Ataupun, kalau dia tak terlibat sebagai tentera melawan Jepun, dia pernah tengok, masa kecil-kecil, dia pernah tengok Jepun menyerang. Dia pun kita panggil orang sumber.
Ataupun dia pernah dengar cerita Jepun ni daripada bapa dia, dia pun kita panggil dia sebagai orang sumber. Dengan kata lain, orang sumber ni orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah, orang yang melihat peristiwa sejarah atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Okey. Kaedah lisan ni dia ada cara-cara dia. Tengok gambar tu. Seorang sedang menemu bual. Itu dia menggunakan kaedah lisan. Okey, ada 4 cara ataupun 4 langkah. Yang pertama kali, kenal pasti orang sumber. Siapa orang sumber? Berkaitan apa kita nak jumpa dia? Okey. Lepas tu kita sediakan. Bila dah kenal pasti orang sumber, kita sediakan soalan-soalan yang akan kita tanyakan. Okey. Bila dah ada soalan, pergi jumpa dengan orang sumber, maka temu bual dia dan rakam temu bual dia. Rakam. Kenapa? Kalau tak rakam pun boleh. Kena catat. Tapi rakam ni lebih mendapatkan maklumat tu tidak tercicir lah. Tidak berlaku keciciran maklumat sebab kita boleh dengar balik apa yang dia bagi tahu. Bila kita dah rakam, kita salin balik rakaman tu, kita simpan data dia. Lepas tu, daripada data yang cerita tu, kita tulis balik apa yang dia cerita, maka kita menghasilkan sebuah buku. Itu kita panggil kaedah lisan. Okey. Seterusnya, kaedah bertulis. Kaedah pertama, arkeologi. Kaedah kedua, kaedah lisan. Dan yang ketiga, bertulis. Bertulis ni bukan kita menulis buku. Bukan kita ambil daripada tulisan-tulisan orang. Kaedah bertulis ni ialah kaedah bagi proses mendapatkan maklumat daripada tulisan ataupun lakaran. Kat dinding-dinding gua, di batang-batang kayu, batu ataupun bahan-bahan bercetak. Itu kita kaji balik daripada tu, maka kita buat penulisan baharu. Okey, langkah dia. Yang pertama, kenal pasti sumber sejarah. Kita kenal dulu apa dia tulisan ataupun apa yang kita nak kaji tu. Lepas tu kita kumpulkan sumber-sumber sejarah tu, maka kita buat penulisan. Okey. Untuk hari ini saya rasa sekadar itu sahaja dahulu. Kalau makin panjang, saya rasa makin pening. Ini pun saya rasa awak pun dah mula pening balik. Okey, tak apa. Saya imbas kembali apa yang kita belajar hari ini. Tak payah banyak awak tahu. Sekadar ini je awak tahu. Maksud sumber sejarah. Okey, sumber sejarah ialah sumber untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang peristiwa yang telah berlaku ataupun peristiwa sejarah. Okey. Untuk memberikan gambaran ataupun maklumat yang tepat. Okey. Terbahagi kepada dua, sumber sejarah ni terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sumber primer dan yang kedua sumber sekunder. Apa itu sumber primer? Sumber primer iaitu sumber pertama, sumber asal yang belum lagi diolah. Ada 4 sumber primer, iaitu fosil, manuskrip, artifak dan dokumen rasmi. Manakala sumber kedua ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Terdiri daripada buku, majalah, risalah dan akhbar ataupun surat khabar. Okey, itu sumber. Kaedah, awak kena tahu kenapa kita perlu lakukan penyelidikan sejarah. Sebabnya untuk membuktikan
peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kita nak buktikan dia, kita kena selidik ataupun kita kena kaji. Okey, kaedahnya ada 3, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Itu saja awak kena tahu. Okey, saya rasa hanya sekadar itu saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat restu dan manfaat. Dan juga semoga Allah memberkati segala usaha dan kerja buat kita dan mempermudahkan segala urusan kita pada hari ini dan seterusnya, insya-Allah. Okey, semoga kita semua dijauhi daripada wabak COVID-19. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.